input dia tak bagi. So kalau dia tak bagi, sama ada soalan tu salah ataupun kita boleh assume target output ataupun y desired dia is equal to 1. So sini 1, y2 pun 1. Okay, so next dia cakap show how backpropagation is performed. Okay, first kita kena cari value neuron dekat hidden layer, sebab kita nak buat weight update kan. So untuk backpropagation dia ada 3 main phases: feed forward, propagate error. So propagate error, kenapa we need to propagate error? Sebab kalau yang single layer punya neural network, kita pakai error untuk calculate ini kan. Sekejap, kita pakai error yang biasa, which is y desired minus y actual. Tapi untuk backpropagation neural network, kita kena patah balik ke belakang, from right to left. So error tu kita kena pakai error gradient. Ini error gradient, error tu kita kena propagate. Okay, sebab itulah sebab kita kena patah balik. Okay, next kita tengok dulu dekat hidden layer, weight ataupun connection link yang mana ataupun input yang mana connected to hidden layer. Input layer, hidden layer and output layer. Input layer is I, hidden layer is J, output layer is K. I, J, K. Kalaulah nanti dalam final exam dia bagi formula, maksudnya boleh tengok buku lah kan. Kalau boleh tengok buku, kita tengok balik formula dalam buku ni. Dia cakap contohnya kat sini kan. Okay, untuk yang ni YJK, okay, tengok yang ni untuk update weight tau. Neuron yang kita nak update weight lah selepas kita dah dapat weight adjustment ataupun weight correction ataupun weight change. Okay, kalau dia dah mention dekat sini weight JK, it means that weight from hidden layer is J, to output layer K. J hidden layer, K is output layer. So untuk update, weight JK is equals to weight yang current weight, this one lah 0.5 ataupun yang sebelah sini, plus with weight change. Bila dia, kalau tengok formula ni dia cakap weight JK kan, so kita kena tengok weight from J to K. J is hidden layer, K is output layer. Maksudnya dia nak buat dekat bahagian ni. Okay, faham tak? Tu kalau nanti korang punya test ataupun final exam dah tak ada final exam kan, ada test je kan. Kalau lah boleh tengok buku, so kita faham dah lah. Kalau formula ni cakap WJK, so maksud dia weight from J to K, weight from hidden layer to output layer. Maksudnya kita nak update yang bahagian sini. Okay, kalau dekat sini error kan, nampak tak? YDK minus YK. Maksud dia Y desired at K, Y desired K, K is output layer minus with YK. YK is Y dekat output. Yang ni lah, Y1 dengan Y2. Okay, faham tak? Boleh je kan faham? Input layer is I, hidden J, output K. Okay, so first kita kena step 1. Kalau dalam formula dia cakap initialization as step 1 lah. Tapi yang ni okay, step 1 initialization, step 2 activation, step 3 weight training and step 4 iteration.
Tapi step 1 initialization kan, but untuk soalan ni dia dah bagi weight. So kita tak perlu nak randomly initialize weight yang untuk yang dekat sini lah. Okay, so kita boleh terus pergi ke activation. Yang ni. Okay, again, non-linear kita pakai sigmoid. Sigmoid activation function lah. Okay, so kita tengok balik tadi kita nak calculate Z1. So kita kena cari which input yang connected with neuron Z1. So kalau kita tengok dekat sini, bias, ada bias satu kan. Bias, yang satu ni semua bias. Bias. Okay, so bias dengan weight 0.5 and then input 1 with 0.1, then input 2 with 0.9. So 3 ni yang yellow ni connected to neuron Z1. Okay, so kita boleh calculate, applykan sigmoid sebagai dia punya activation function. So 1 divide with 1 plus exponent negative 1 times with 0.5, 0 time plus 0 times with 0.1, 1 times with 0.9. Okay, so kita dah dapat value 0.822. Kita tulis siap-siap dekat sini tau, takut confuse ke apa ke, tulis siap-siap. Okay, so next buat untuk neuron Z2. Inilah yang merah ni kan connected. Jangan ambil yang ni pula, sebab dia tak ada connection link pun dengan yang neuron Z2. Okay, so kita ambil 3 input ni je lah. 0 times with 0.2 plus 1 times with 0.4 plus 1 times with 0.3. Tapi careful, kalau dekat sini value dia negatif, kita kena tolak lah. Tengok betul-betul tau. Kalau negatif, kadang kita terlepas pandang dekat sini. So, calculation kita dah, bila dah silap dekat sini, sampai bawah ni silap nanti. Okay, so next, kita dah habis untuk hidden layer. Kita kena cari Y1 dengan Y2 pula. Okay, so dia punya calculation dia sama dengan yang macam neuron dekat hidden tu. So kalau untuk Y1 and Y2, weight dia adalah daripada hidden to output lah kan. So yang ni, kalau kita tengok dekat sini, untuk Y1 dia ada 3 kan. 3 input ataupun 3 neuron yang connected dengan dia. So bias ada satu, Z1 dengan Z2. Tapi Z1 kita dah calculate dapat 0.8022. So value ni akan jadi input dalam formula kita tu lah. So 1 times with 0.2 plus 0.8022 times with 0.8 plus 0.6682 times with 0.4. So masukkan dalam kita punya sigmoid, kita akan dapat 0.75195. So kita tulis siap Y1 is equal to 0.75195. So kalau untuk Y2, saya tunjuk contoh lah terus. Nak bagi ingat balik. Faham tak setakat ni? Faham. Okey, jap. Faham je kan? Okay, so buat untuk Y2 mana dia? This one kan? So 0.1 times with 0.8022.
perlu tunjuk ke dah faham dah? Dah faham kot kan yang ni? Yang ni senang je. Times with 0.1. 6682 times with 0.5. Okay, so 1 times 0. Okay, lepas tu dapatlah apa kan jawapan dia. Okay, so next, bila kita dah dapat YZ1, YZ2, Y1 dengan Y2, so kita dah boleh buat weight correction. Tapi untuk dapatkan weight correction, formula dia kena ada error gradient. So bila nak cari error gradient, kita tengok dekat sini, kena dapatkan error dululah. Okay, formula untuk error Y decay ataupun Y desired. Y desired ni target output lah. Ini ingat kalau dia dekat sini kan, soalan dia bagi operation. Contoh dia N atau kalau contoh dia bagi apa ni, okay, kalau dia bagi operation lah, AND, OR ataupun exclusive OR, kita kena target output ni dia based on operation tu. Macam ini yang last hari tu kita buat tu kan. So kalau Y desired dia based on operation dia. Kalau OR lah, kalau OR contohlah 0 or 1 akan jadi 1. So kalau dekat sini dia bagi input dia 0, 1, and then dia punya apa kita panggil, dia punya operation dia OR. So sini akan jadi 0 or 1 akan jadi 1 lah. Okay, faham tak? Ataupun kalau dia dah bagi terus, kita boleh masuk lah. Kalau dia tak bagi operation apa pun, and then target output ni pun dia tak bagi, kita assume dia 1. Okay, so formula dia YDK minus YK, ataupun kita ambil ini T minus YK. T is target output lah. Okay, so 1 minus with Y1. So kita dah dapat 0.04 1 ini target output ataupun YDK minus 0.75195. Value ni kita dah dapat tadi untuk Y1. So kalau korang nak skip step ni pun boleh, terus tulis dekat dia punya error gradient dekat sini. So kalau formula untuk cari error gradient, kalau kita tengah nak calculate Y1, so it is equals to, contohlah error gradient Y1 equals to Y1 ini, Y1 times with 1 minus Y1 times with error. Error kita pakai inilah, target dia dah bagi kan. Target is 1, target output, minus with YK. YK sekarang Y1 lah. Okay, so Y1 dah dapat value dia, times with 1 minus Y1 times with error, target output minus Y1. Okay, so kita dah dapat value 0.04627. Tulis siap-siap dekat sini. Error gradient Y1 is equal to 0.04627. Tulis siap-siap. Okay. And then dah dapat Y1, kita cari Y2. Kalau nak buat Y2, check betul-betul value yang mana kita nak ambil. Jangan tersilap ambil yang 0.75195 pula. Kita kena pakai Y2 lah kan, 0.6489. So error gradient Y2 is equals to Y2 times with 1 minus Y2
times with target output 1, atau yang ni untuk cari error tau, yang ni error. Okay, so 1 minus y2. Y2 is 0.6489. So kita akan dapat 0.07999 ataupun 0.08. Okay, bila kita dah dapat error gradient, baru kita boleh calculate weight change. Weight change, sebelum weight update, kena calculate weight change. Tadi saya dah mention, first kita buat feed forward. So sekarang ni kita dah habis feed forward, kita nak propagate ke belakang, back propagation. So kita akan start calculate weight yang ada dari hidden neuron ke output. So sinilah yang biru dengan hijau. Okay, macam mana nak calculate weight change ataupun weight correction ataupun weight adjustment? Inilah formula dia. Alpha times with Zj, maksud dia input dekat hidden layer J, ini, times with error gradient K. Error gradient K is error gradient at output layer. Dua ni lah, dy1 and error gradient y1 and error gradient y2. Okay, so untuk yang ni kita tengok ada bias 2 kan. So untuk bias saya letak dia sebagai 0, label dia sebagai 0. Labeling ni tak kisahlah apa pun, tak semestinya tak semestinya W01. Kita boleh juga pakai Y11, YZ ke, ataupun ABCDE lah, tak kisah pun labeling ni, asalkan kita tunjuk represent neuron yang betul, neuron dengan input yang mana, weight yang mana, ataupun neuron yang mana, asalkan kita tunjuk yang betul and calculation kita betul. Okay, contoh dekat sini untuk bias saya label 0, and then yang ni yang ni 1 and 2, 1, 2. So weight from 0 to 1 is yang ni kan, alpha ataupun learning rate times with input times with error gradient. So sekarang kita nak buat weight correction untuk ini. Okay, so learning rate dia dah bagi 0.5 times with input at hidden layer. So 1 times with 1 times with error gradient at output layer. Yang inilah error gradient, kita dah dapat 0.04627. Okay, faham tak? Faham kan? Yang ni yang saya ulang yang last week je. Faham tak? Boleh difahami lagi. Okay, so next, saya ulang balik. 0.5 is learning rate. Memang formula dia alpha. Kalau kita tengok balik dalam buku, dia punya formula dia yang ni error gradient, yang ni error. Then okay, alpha times with yj, j is neuron dekat hidden lah, times with error gradient k. Tapi yang tu untuk yang ni tau. Kalau kita nak cari weight correction untuk yang ni, input dia kita kena ambil from input layer. Dia punya error gradient akan jadi error gradient dekat sini. Tapi ingat, kalau tengok dekat sini kan, output dia ada 2. So calculation dia akan jadi different daripada yang ada yang exercise kita buat sebelum ni, ada satu output je kan. So untuk yang ni ada next, sekejap lagi saya explain balik. Dia kena hati-hati sebab bila dia ada 2 ni, ada apa ni, calculation tambahan, extra calculation. Okay,
So tadi kita dah dapat yang ni kan. Yang tu saya explain kemudian. Okay, so kita dah dapat yang ni. Kita buat pula untuk yang ni. Untuk weight daripada neuron Z1 to Y1. Okay, so untuk Z1 ni ambil value 0.8022 yang kita dah calculate awal-awal tadi dekat step 1. Okay, YZ1 is equal to 0.8022. Value ni yang kita akan ambil sebagai input dia dekat sini. So, alpha 0.5 times with 0.8022 times with 0. Yang ni error gradient lah. Okay, so yang ni kita ambil daripada YZ1. Faham tak? Kalau yang ni Z2, ambil value yang kita dah calculate awal-awal tadi tu lah. Times with 0.4. Okay, tapi baru dapat weight correction. Belum lagi kita update. Okay, so next, kita nak cari weight correction ataupun weight adjustment ataupun weight change untuk input from input layer to hidden layer. Okay, macam ni kita nak calculate dia. Kita tengok fokus dekat which neuron yang connected with input ni. Kalau bias, dia tak ada kan? Dia tak link pun. Yang ni pun tak. So, kita tengok dua ni, Z1 and Z2. Okay, so Z1, kalau ke belakang dia ni, ada dua output yang connected dengan dia, Y2 dengan Y1. So, nampak tak? Ada dua yang ni. Lepas tu kalau Z2 pun sama. Ada dua juga. Satu from Y1 and another one from Y2. Okay, bila jadi macam ni, dia ada calculation dia sendiri. Okay. So, okay. Kalau kita buat Z1 dululah. Okay. Z1, nampak tak ke kecil sangat? Tak apalah. Okay. Oops. Okay. Nampak ke? Ke kecil? Nampak. Nampak? Nampak bila? Ni yang bawah ni. Okay. Nampak. Okay, so kita cari DZ1. Kita nak untuk buat weight change, kita kena cari error gradient dulu kan. So, kita cari yang error gradient Z1 dulu. Okay, tapi memandangkan dia ada dua output yang connected dengan dia, kita kena calculate macam ni. Error ataupun error gradient Z1. And then, error gradient Y1 yang dekat sini sebab dia connected dengan dua ni kan. Error gradient Y1 times with weight from Z1 to Y1. 0.8 lah. Okay, kalau saya letak dekat sini W11 maksud dia, saya dah pakai dah labeling ni dekat step 3. WY1. WY1 refer to sinilah 1. Kan tadi bias saya start dengan 0 kan. 0, 1, 2, 0 balik sebab bias kan. Tapi labeling ni tak kisahlah. Korang nak letak apa pun kan. Asalkan dia betul je. Contohlah nak letak sini 1, 2, 3, 4 pun boleh juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So 1, weight 1, 1. Weight 2, 1. Macam tu lah. Tak kisahlah nak label macam mana pun. Asalkan betul je. Betul dia punya ni lah. Yang ni 1, yang ni 2, yang ni 3. Betul apa yang korang nak refer tu. Okay. So, nak cari error gradient ni, kita ambil tadi. Error gradient Y1. Yang ni lah. Error gradient Y1 times with 0.8. Times with 0.8. And then, plus error gradient Y2 times with 0.1. Kalau tengok dekat sini, tengok error gradient Y1 times with weight 1, 1 plus error gradient Y2 times with weight 1, 2. Okay, error gradient kita dah dapat. Error gradient for both kita dah dapat kan.
Okay, so bila dah dapat value yang tadi dah hasil yang kita calculate tadi, baru kita boleh cari error gradient Z1. Value ni adalah error. Error yang biasalah. So kita value ni kita akan masuk dekat sini. Okay, so yang ni akan guna untuk sini lah. Kalau formula yang kita pakai tu Y, contohlah kita nak cari Z1 kan. So Z1 times with 1 minus Z1 times with error. Error kita dah dapat dekat atas ni. Macam mana nak dapat error? Kita tengok balik mana yang connected dengan Z1. Ada Y1 dengan Y2. So Y1 times error gradient Y1 times with weight dekat sini 0.8, and then plus error gradient Y2 times with 0.1. Dah dapat value ni akan jadi error untuk cari error gradient dekat Z1. Okay, so kita akan dapat error gradient Z1 is equals to 0.0071. Okay, kita buat pula untuk Z2. Z2 pun sama, ada Y1 dengan Y2 connection ke Y1 dengan ke Y2. So bila jadi macam ni, kita kena apply formula yang sama. Maksud dia Y1, error gradient Y1 times with 0.4 plus error gradient Y2 ini times with 0.5. Jadi 0.4, 0.5. Okay, so error gradient Y1 times with 0.4, inilah, times plus error gradient Y2 times with 0.5. So kita akan dapat value 0.0585. Value ni akan jadi error dalam formula error gradient. So ini, okay, dah dapat value ni kan, yang ni ataupun error for Z2. Okay, error sahaja, bukan error gradient. Error je. Error ni yang akan masuk dalam formula yang ni. Okay, Z2 yang ni, Z2 yang ni lah. Z2, kalau dia cakap Z1, yang ni lah yang kita akan masukkan 0.80 ni. Yang ni nampak tak? Okay, so Z2 kan, Z2 error gradient is equals to Z2 times with 1 minus Z2 times with error yang ni lah. Ni. Okay, so kita akan dapat 0.0130. Okay, next, bila kita dah dapat error gradient, baru boleh calculate weight change ataupun weight correction ataupun weight adjustment. So, tapi untuk yang ni, weight change dia adalah from input layer to hidden layer. Kalau tadi hidden to output, yang ni. So sekarang kita nak buat yang ni pula, yang kuning, yellow and red. Okay, formula dia again alpha ataupun learning rate times with input times with error gradient. Okay, untuk weight dekat sini, error gradient kita akan pakai error gradient Z1 and Z2. Kita dah calculate dah untuk error gradient Z1 dengan Z2 yang atas ni lah. Okay, dua ni. Yang ni dengan yang ni. Okay, so tengok dekat sini saya label V tau. Tak kisahlah label apa, B ke C ke, tak kisah. Okay, so V dekat sini bias saya jadikan kosong. So V, which is weight from input to hidden. So V0 1, and then yang ni akan jadi V1 1, yang ni V2 1. Okay, so saya cari yang kuning dulu. Untuk yang kuning 0.5
times 0.5, yang ni lah learning rate sebab formula untuk weight change alpha kan, ataupun learning rate times with input. Okay, so 0.5 yang ni times with 1 times with error gradient Z1. Error gradient Z1 0.071. Nampak tak? Yang ni learning rate 0.5 is learning rate times with input dekat input untuk yang ni input I lah, I to J. Okay, so input dekat sini 1 times with error gradient Z1. Yang ni. Okay, so kita akan dapat 0.0036. Next, kita akan calculate untuk yang ni pula. Weight yang ni ke sini. So weight kalau nak calculate untuk ini, learning rate 0.5 times with input 0 lah. Kalau macam tadi input dia dekat sini, ni lah value dia 0.80, tapi untuk update weight dekat sini, yang ni yang akan jadi input dia. So learning rate 0.5 times with 0 times with error gradient dekat sini. Error gradient dekat sini sama juga 0.071. So kita akan dapat 0. So anything yang times with 0 akan dapat 0 kan. Okay, so next kita buat untuk V21. Okay, yang ni learning rate 0.5 times with 1 times with error gradient Z1 0.0071. Okay, bila dah habis yang ni 3 je kan yang connected dengan neuron Z1. Okay, so dah habis lah. Ini 1, 2, 3. 3 kita dah calculate. Next kita akan cari weight change from input 1, input 2 dengan bias yang connected with hidden layer Z2. Okay, again learning rate 0.5 times with input 0.5 times with 0 times with error gradient Z2. Error gradient Z2 is equals to 0.0130. Kita dah calculate awal-awal sebelum buat weight change lagi. Okay, so kita akan dapat 0.5 learning rate times with input times with error gradient Z2. Okay, so kita buatlah sampai habis. Yang ni dengan yang ni. Then next, step 5, weight update. Okay, bila kita dah calculate error gradient, kita dah calculate weight change, baru kita boleh update setiap satu weight ni. Yang color blue, green, yellow dengan red ni. Baru kita boleh update sebab kita dah ada value weight change. Formula dia tadi untuk kita update, kita kena ada formula dia current weight, yang ni current weight plus weight change. So weight change kita dah calculate, dah ada from input to hidden pun dah ada, and then from hidden to output pun dah ada. So kita boleh update lah. Okay, label ni kita pakai label yang sama dengan yang kita label awal-awal tadi. Yang sebelum ni, kalau sini kita letak V01 ataupun sini A01 untuk buat weight update ataupun weight correction, pakai label yang sama dengan calculation kita. Okay, so dekat sini saya update yang ni dululah. Yang from input to hidden dulu. So V01 maksud dia dari sinilah. Dari 0 ke 1. Okay, so V01 current weight is equals to 0.5 plus with weight change. Weight change kita dah calculate tadi. Yang ni. So 0.5 times 0.5 plus weight change 0.03. Faham tak? So kita akan dapat 0.5036. Okay, next. Dah habis yang ni, kita buat untuk yang ni pula. Lepas tu dah habis, kita calculate yang ni pula. And then dah habis yang ni, calculate yang ni 0.2.
So next kita try buat yang ni 0.4 current weight plus with weight change untuk V2 tu kita dah calculate dekat sini 0.065. So 0.4 plus 0.065 kita akan dapat berapa? Berapa? Sekejap, start kira lagi. 0.4 times 0.065. Lah, 0 je kan? 0.4065. Okay, cuba yang V02. 0.3 plus. Okay, weight change untuk V02 berapa? Weight change. Yang ni lah, kan? Okay, so yang ni akan dapat 0.3065. Okay, so kita dah habis yang ni. Kita buat pula untuk yang ni. Untuk apa? Weight from hidden to output. So, weight yang ni dia akan jadi 0.2 plus weight change. Kalau dekat sini kita label 0.1, yang ni lah 0.2 plus 0.0231. Okay, so kita tulis dekat sini 0.2 plus 0.023. Berapa tadi? 1. Okay, faham tak? So, bila dah habis sampai step weight update ni, sampai yang kita dah update semua weight, so kita stop sampai situ. Tu je dia punya penghabis dia. Tapi kalau awal-awal ni kita dah calculate salah, dia apa? Dia akan jadi sampai bawah lah salah. Tapi tak adalah kita bagi macam kosong kan. Dia akan ada markah untuk step. Kalau step betul kan, dia ada juga markah walaupun tak adalah nak bagi kosong. Macam contohlah dekat sini dah silap kan. So bawah-bawah dia dah akan jadi silap. Maksud dia kita still akan bagi markah based on step yang betul. Okay, tak faham? Faham tak setakat ni?